Ismail hari ini. InsyaAllah kita doakan pada yang lain juga, semoga beri kelapangan untuk setiap minggu, setiap hari Ahad, pukul 10 dan ada bersama dengan Fadil Ustazah Ramli dengan kitab Idaman Penuntut. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi menyebabkan kita boleh dapat surga Allah. Dan amin, amin. Pada penyakit yang wabak penyakit sekarang COVID-19 akan berakan di buku dan ada juga permintaan Ustazah di hari majlis dan melakukan untuk pagi ini nanti kita doa bersama-sama untuk rakan-rakan kita lagi yang sakit disembuhkan, yang tidak ada penyakit untuk ada. Amin. Tidak lagi saya serahkan apabila untuk meneruskan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Terima kasih kepada pengerusi Abang Zaki, pengerusi surau kita, tak apa ni, Abang Tuan Haji Roslan, kita tak ni uzur hari ni seluruh ahli jitan kuasa surau Haji Ismail, dan juga tidak dilupakan kepada kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga kita diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan, masa dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi pada pagi ini untuk kita meneruskan rutin mingguan kita, iaitu bacaan kitab fiqh. Kita mula dengan bab yang pertama ataupun topik yang pertama, iaitu bab bersuci. Kita akan sambung pagi ini, iaitu tajuk yang kedua ataupun topik yang kedua di dalam silibus taharah ini, iaitu pengenalan najis dan tata cara bersuci najis. InsyaAllah kita akan bincang hari ini secara umumnya pengenalan najis. Minggu depan insyaAllah kita akan bincang tata cara berkaitan dengan bersuci najis, ataupun kita panggil langkah-langkah bersuci najis. Jadi langkah bersuci najis itu mengikut kategori najis kita akan bincang minggu depan. Jadi minggu ni secara umum kita akan kenal dulu apa dia najis secara umum. Baik, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bagi yang ada kitab, muka kitab versi Jawi, muka surat 10. Kalau versi Rumi mungkin, saya tak ada versi Rumi, mungkin dalam muka surat 3, begitulah lebih kurang. Kalau yang cetakan Jawinya muka surat 10, kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama. Baik, tajuk dia ialah najis dan cara menyucinya, menyuci najis. Baik, sebelum tu tuan-puan, sebelum kita nak kenal satu persatu contoh najis, kita nak kena tahu dulu secara umum, iaitu istilah najis. Secara umum kita nak tahu dulu istilah najis. Baik, Al-Fadhil Tuan Haji Nazri, kita dah naikkan slide, bagus. Yang tak ada kitab boleh tengok dalam slide ya, dalam Google Meet. Baik, okey, yang pertama, najis
Tajuk dia lah najis dan cara menyuci. Jadi tata cara bersuci najis ini kita akan cover minggu depan ataupun the next kuliah. Hari ini kita nak fokus kepada ciri ataupun kepada pengenalan najis secara umum. Secara umumnya kita nak kena tahu. Baik. Sebelum tu tuan-puan, sebelum kita nak tengok satu persatu contoh najis, kita nak kena tahu dulu secara umumnya najis, apa dia najis di dalam mazhab kita. Apa beza di antara najis dan juga hadas dan juga mustaqzar yang pernah kita sebut sebelum daripada ni. Baik, najis ni tuan-puan, secara umumnya najis ini kita boleh tengok di dalam kitab mana-mana, di kitab Arab yang lain yang akan sebut ta'rif yang najis ini, iaitu mustaqzarun yamna'una sihhatas salah ataupun yamna'una sihhatas salah haitsu murakhisum. Itu dia panggil ta'rif najis. Jadi kita nak tahu dulu sebelum kita nak faham contoh najis, secara umum kita nak kena tahu apa dia najis yang kita duk panggil najis, yang kita duk panggil hadas. Ada satu nama yang biasa yang jarang kita guna, nama dia lah mustaqzar. Itu jarang istilah ni diguna pakai di dalam masyarakat kita, tetapi itu merupakan istilah syarak yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita guna supaya dia familiar di dalam masyarakat, supaya istilah syarak itu subur dan segar digunakan di kalangan umat Islam. Iaitu mustaqzar, hadas dan juga najis. Ini tiga istilah yang sangat basic yang perlu kita bezakan antara satu sama lain. Jadi najis ni tuan-puan, dia panggil mustaqzar, yamna'una sihhatas salah haitsu murakhisum. Kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera kita, yamna'una sihhatas salah haitsu murakhisum, yang boleh menegah daripada sah sembahyang, haitsu murakhisum, sekira-kira tidak diberatkan oleh syarak. Maksudnya kesimpulannya tuan-puan, apabila kita sebut najis, kita faham sesuatu benda kotor yang boleh dikesan oleh panca indera dan dia boleh menegah daripada sah solat. Kalau adalah najis ini, dia menyebabkan solat kita tidak sah. Jadi kesimpulan yang mudah untuk kita faham, suatu benda kotor yang kita boleh nampak dengan mata kita, yang boleh cium dengan hidung kita, yang boleh kesan dengan tangan kita ataupun dengan deria perasa kita, dan benda ini ni dia boleh menghalang daripada sah sembahyang. Itulah dia najis. Seperti darah, kita panggil najis, dapat tengok darah, kotoran darah, dapat tengok nanah, kita panggil najis. Air kecil kita panggil najis. Kenapa? Kerana benda ini bukan saja kotor, tetapi dia boleh menghalang ataupun mencegah ataupun dia panggil menyebabkan tak sah sembahyang kita. Yang keduanya tuan-puan, satu lagi selalu saya sebut juga, iaitu hadas. Hadas ini benda kotor juga, tetapi dia tidak dapat dikesan dengan panca indera. Apa dia hadas? Hadas diterjemahkan ataupun ditakrif oleh para ulama, iaitu amrun i'tibari yaqumu bi'a'dha'il badan yamna'una sihhatis salah haitsu la murakhisun. Itu dia panggil hadas. Amrun i'tibari, iaitu benda yang diiktibar, yang dipahami oleh akal, tidak dapat dikesan oleh panca indera. Itu dia panggil hadas. Benda kotor juga, tetapi dia hanya dipahami oleh akal, tidak boleh dikesan oleh panca indera. Yamna'una sihhatis salah, sama juga statusnya boleh menghalang daripada sah sembahyang. Cuma beza apa tuan-puan? Beza dengan najis, kedua-dua statusnya sama, cuma beza dengan najisnya ialah najis suatu benda yang boleh dikesan oleh panca indera, adapun hadas tidak boleh dikesan oleh panca indera, walaupun hakikatnya dia mustaqzar, hakikat dia ialah kotoran, tetapi kotoran maknawi yang amrun i'tibari yaqumu bi'a'dha'il badan, yang ada melekat pada seluruh anggota badan manusia, tetapi tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita,
tak dapat didengar oleh pendengaran kita, tak dapat disentuh oleh sentuhan kita, tak dapat dirasa oleh deria perasa kita. Itulah dia hadas. Tetapi kotor ke tidak? Tetap dia kotor yang boleh menghalang daripada sah sembahyang. Sebab itulah orang yang tidak ada wuduk dipanggil hadas, kotoran maknawi. Hakikat sebenar dia ada kotoran di mana? A'dha'il badan, di anggota badan yang tertentu. Kalau hadas, kalaulah orang yang tidak ada wuduk, hadasnya berada pada 4 tempat. Kotoran berada di muka, kotoran berada di tangan hingga siku, kotoran berada di kepala, kotoran berada di kaki. Ini orang yang tidak ada hadas kecil, orang yang tidak ada wuduk ataupun orang yang ada hadas kecil. Adapun orang yang ada hadas besar, seluruh badan dia kotor pada maknawi. Sebenar-benarnya kotor, cuma Allah tak buka hijab, kita tak nampak. Ada orang yang tertentu Allah buka hijab mata dia, pandangan dia boleh melihat hakikat kotoran yang sebenar yang ada seluruh badan orang yang tidak mengangkat hadas besar. Apabila kita berhadas besar, maka seluruh badan kita ini ada hadas. Hadas tu panggil hadas apa? Hadas besar. Kita dah bincang dan kita akan bincang sekali lagi kedatangan tuan, apa makna hadas besar, apa makna hadas kecil, apa makna hadas sederhana, akan kita bincang sekali lagi. Jangan bimbang itu. Baik, itu perbezaan di antara hadas dan juga najis. Bezanya satu sahaja, walaupun konsep dia sama, iaitu sama-sama kotor dan sama-sama menghalang daripada sah sembahyang. Cuma bezanya ialah satunya kotoran yang Allah buka dapat tengok, itu dipanggil najis. Satu lagi kotoran yang tak dapat dikesan oleh panca indera, yang Allah sembunyikan, yang nama dia ialah hadas. Sama ada hadas itu orang yang tak ada wuduk ataupun hadas itu orang yang berjunub. Ada satu lagi yang ketiga tuan, yang jarang kita gunakan, nama dia ialah mustaqzar. Mustaqzar ini dia beza dengan najis, dia beza dengan hadas. Apa dia mustaqzar? Secara umumnya mustaqzar ini kita panggil benda yang kotor, benda yang diluwati, benda yang cemar. Kalau dalam kitab-kitab Patani dan Kelantan dia panggil benda yang cemar, ataupun dia dalam setengah kitab dia panggil benda yang diluwati, iaitu benda yang kotor tapi bukan najis. Jadi kotor ini bukan bermakna setiap benda kotor itu najis, tidak. Ada yang kotor tapi dia tak najis, tapi tiap-tiap yang najis pastilah dia mustaqzar. Jadi mana yang mustaqzar yang kita pernah sebut sebelum daripada tuan-puan, iaitu selain daripada najis. Mustaqzar seperti taik mata, mustaqzar bukan najis. Taik telinga dipanggil mustaqzar, bukan najis. Taik hidung, taik gigi, air liu, air gelma, gelma tu bukan najis tetapi dipanggil mustaqzar. Peluh dipanggil mustaqzar. Mani dipanggil mustaqzar. Daki dipanggil mustaqzar, bukan najis. Baik, kita dah tahu tiga benda istilah ini dan kita dah boleh beza. Mustaqzar ni beza di mana tuan-puan? Dia kotor tapi dia tidak menghalang daripada sah sembahyang. Maknanya dia tak menjejaskan sembahyang kita sebab dia bukan najis, bukan hadas, hanya kotor. Dia kalau kita ada benda ni, ada daki, kita boleh sembahyang dalam keadaan daki penuh di baju kita, dalam keadaan peluh basah baju kita, boleh solat. Kenapa? Kerana peluh bukan najis, peluh itu hanyalah mustaqzar. Daki bertepek-tepek di baju kita, boleh tak guna untuk bawa dalam solat? Boleh. Kenapa? Kerana itu bukan najis tapi itu mustaqzar. Air liur penuh di baju kita ataupun hinguh penuh di baju kita. Ada setengah orang tuan-puan, apabila dia selsema, dia bawa kain sapu tangan kecil, dia masukkan dalam poket, dalam sapu tangan itu dah basah apa? Bukan basah najis, basah hingus. Dia buat apa tuan-puan? Dia buang hinguh di hidung dia, kemudian
kain tawar kecil ini dia masukkan dalam poket dia sehingga penuh dalam poket air hingus. Adakah batal solat dia? Tidak. Kenapa? Kerana itu bukan air najis. Hingus termasuk mustaqzar, benda yang kotor, tidak menhalang daripada sah sembahyang. Baik, serta tumpuan 3 benda untuk kita faham secara umum penggunaan najis, apa dia hadas, apa dia mustaqzar. Baik, kita nak tengok pula bagaimana contoh ataupun kita nak faham najis ini datangnya daripada mana. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap benda yang cair. Jadi tiap-tiap ini kita mudah faham. Ini nas yang kita nak faham dia. Salah satu cara untuk kita faham ini merupakan kaedah ataupun formula. Di dalam kitab fiqh tuan-puan, dalam kitab fiqh dia ada beberapa teknik untuk kita mudah dan cepat menguasai kitab fiqh yang diajar oleh para ulama kita. Sebab tu ulama kita dulu tuan-puan berbelas dan berpuluh tahun dia orang belajar. Kenapa? Untuk mendapatkan rahsia-rahsia ilmu. Apabila dia orang belajar berpuluh tahun, dia orang akan dapat trace dan dapat kenal pasti setiap penulisan para ulama itu ada rahsia-rahsia yang kita kena faham. Antara yang perlu kita faham untuk menguasai fiqh dan ilmu-ilmu lain tuan-puan, yang pertamanya ialah kita kena ingat takrif. Ini sangat basic. Kalau tak ingat takrif, dia akan jadi problem. Pertama, apa pun kita kena ingat takrif. Sebab itulah teknik belajar di pondok ataupun di mana-mana institusi, Tok Guru akan tekankan supaya pelajar dia hafal takrif. Kerana takrif ini penting. Takrif ni apa tuan-puan? Diri sesuatu benda. Nak belajar sembahyang, kena tahu diri sembahyang. Sebab sembahyang tu yang kita nak implement. Sembahyang tu yang kita nak buat. Maka kena tahu diri yang dinamakan sembahyang. Ini benda yang kita nak kena faham dalam konsep PMP kita ataupun pembelajaran dan pengajaran kita. Pertama takrif. Batu kita kemukakan takrif najis, takrif hadas, takrif mustaqzar. Kenapa tu penting? Kerana kalaulah permulaan kita dah fail, menyebabkan kita akan fail dari segi kes. Kita tak mampu untuk menguasai hukum ataupun isu secara tepat. Kenapa? Kerana dia punya flow dia ataupun susunan ataupun struktur ataupun disiplin ilmu yang perlu kita follow, kita skip. Yang pertama, disiplin pertama untuk kita kuasai ilmu itu mesti kita faham takrif. Tiba-tiba kita tak tahu pun apa dia takrif, menyebabkan kita akan hukum tersilap. Contoh tuan-puan, kita tak tahu beza najis dengan mustaqzar. Apabila orang tanya kita batal tak batal apabila kita solat, hinguh keluar di badan kita sampai penuh poket kita, semuanya kita simpan hinguh dalam poket kita, di tower kita. Dia kata, ada yang kata batal kerana ini kotor. Ada yang kata tak batal. Sebab apa? Sebab itu bukan najis. Nampak dah? Jawapan dia dah hampir tepat. Orang tanya, kenapa tak batal? Dia kata, itu bukan najis. Kalau dah bukan najis, apa dia? Dia kata, bukan najis lah. Jadi, ketepatan menjawab masih belum. Kenapa? Kerana dia tak faham satu lagi. Betul dah bukan najis, tapi dia teringat yang kata hinguh itu termasuk dalam kategori mustaqzar. Nampak dah? Kenapa kita nak kena back to the basic? Kerana basic inilah membantu kita untuk menjawab dengan tepat. Jawapan dia, hingus tak batal solat kerana bukan najis dan dia termasuk mustaqzar. Mustaqzar dia tak batal solat walaupun kotor. Ini penting. Yang kedua tuan-puan, apa yang perlu kita faham lagi? Apa yang perlu kita faham lagi iaitu kita kena faham syarat dia. Ini saya sebut umum saja tuan-puan, untuk sebagai pengetahuan kepada kita, teknik menguasai fiqh dengan cepat dan dengan mudah. Syarat mesti kita ingat.
Kenapa tuan-puan? Kalau ada syarat baru dia ada masyru'. Syarat nak dihukumkan ribal fadli, kita belajar tuan-puan tajuk riba. Jangan mudah terus hukum riba. Kenapa? Kerana dia kena tahu ta'rif riba. Yang kedua kena tahu syarat nak hukumkan riba. Nampak tak flow dia tuan-puan? Jadi cara kita jawab mesti kita follow dia punya flow dia. Jangan terus jawab tanpa kita check dia punya flow dia. Jadi lepas daripada ta'rif, kita kena tahu syarat. Dalam setiap hukum tuan-puan dia akan ada syarat. Maka syarat tu yang kita kena pegang betul. Kalau ribal fadli mesti ada 3 syarat. Tak cukup 3 tak boleh nama riba. Nampak tak? Dia akan pegang kepada syarat ini, dia tidak akan mudah untuk dihukumkan ribal fadli. Nampak tak? Tidak mudah untuk tambah semua riba. Sikit riba. Lebih sikit riba. Tanpa dia check apa syarat untuk jadi riba. Baik, yang ketiga tuan-puan, yang ketiga apa yang perlu kita pegang dan kita faham? Yang ketiganya ialah kaedah. Ini bertemu dengan kita. Kaedah dan formula. Kaedah dan formula membantu kita untuk kita menjawab sesuatu isu secara betul. Ini kaedah. Ini secara umum. Dia banyak lagi tuan-puan. Itu teknik-teknik yang umum yang kita kena tahu. Ada beberapa lagi. Baik. Musannif bawa tuan-puan dalam bentuk kaedah ini. Kaedah najis. Kita nak hukumkan najis, ini formula dalam bab najis. Mana dia? Tiap-tiap benda. Mana kita nak terus dia itu kaedah? Ada trace dia. Di mana? Di lafaz tiap-tiap. Biasanya kalau kaedah, ulama akan guna perkataan tiap-tiap. Tengok tuan-puan. Yang Tuan Haji Nazri dah naikkan slide. Iaitu tiap-tiap benda yang cair ataupun lembut keluar daripada dubur. Keluar tu bayan. Keluar daripada mana? Ingat. Keluar daripada dubur ataupun kubul, hukumnya najis. Ini kaedah dia. Kita tengok balik kaedah dia tuan-puan. Dalam kaedah ini ada 2 kata kunci yang perlu kita faham. Kaedah dia tuan-puan, formula dia, tiap-tiap benda yang cair ataupun lembut. Satu poin dia yang kita kena faham. Keluar daripada rongga dubur atau kubul sahaja. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama yang kita nak kena faham, untuk kita hukumkan najis, inilah formula kita guna. Pertama tuan-puan, poin yang pertama, cair. Benda itu benda yang cair ataupun benda yang lembut. Apa dia benda cair? Benda cair ni seperti air kencing. Tu benda cair. Seperti air kencing. Ataupun air yang bukan kencing. Kita je sebenarnya tak nama air kencingnya. Keluar air melalui farah kita ataupun keluar air melalui dubur kita. Kalau keluar air melalui farah kita, kita panggil air kencing. Sebenarnya umum. Sama ada apa saja air yang keluar daripada kubul ataupun keluar daripada dubur, dinamakan najis. Lembut tu apa tuan-puan? Yang pertamanya benda cair, yang kedua benda lembut. Lembut itu contoh dia tahi. Contoh dia tahi. Jadi poin yang pertama ni, tiap-tiap benda yang cair, apa saja cair, contoh dia air kencing, ataupun benda yang lembut, contoh dia tahi. Keluar itu pula nak dihukumkan najis. Poin yang kedua, mesti keluar daripada rongga dubur dan kubul sahaja. Tuan-puan, jadi poin yang kedua ini nak hukumkan najis, keluar tu dipanggil bayan dalam tertib nahunya. Dia panggil bayan. Bayan kepada apa? Bayan kepada khuruj, bayan kepada keluar. Keluar ini yang dianggap, dia dikira najis hanyalah keluar melalui
salah satu daripada dua jalan sahaja, dua rongga sahaja, iaitu rongga depan dan rongga belakang. Rongga depan dan rongga belakang, yang kita panggil rongga depan yang kita panggil faraj, dan rongga belakang yang kita panggil dubur. Ini sahaja rongga yang dikira najis kalau keluar sesuatu yang cair. Adapun selain daripada rongga ini tak najis. Ingat tuan-puan, adapun keluarnya sesuatu daripada rongga selain daripada dua rongga ini tak dihukumkan najis. Seperti keluarnya sesuatu melalui rongga hidung, keluar air kod hidung, keluar cairan kod hidung yang kita panggil hingus, tak najis. Keluar air melalui rongga mata, tak najis, yang kita panggil air mata. Keluar sesuatu melalui rongga telinga, yang kita panggil tahi telinga, tak najis. Keluar sesuatu melalui rongga ataupun melalui lian-lian bulu roma kita, dia tak panggil rongga lah, juga tidak najis. Walaupun kita panggil keluar melalui rongga telinga, walaupun kita panggil tahi, tak najis. Keluar melalui rongga mata, walaupun kita panggil tahi mata, tak najis. Keluar melalui rongga hidung, walaupun kita panggil tahi hidung, tak najis. Keluar melalui air liur basi najis, air liur dalam rongga mulut, bukan melalui perut, tidak najis. Kenapa? Kerana air liur tidak najis. Yang najis itu air liur basi. Baik, serta tuan-puan, kesimpulannya, kaedah ini, untuk kita faham kaedah ini, ada dua poin yang kita nak kena faham. Pertamanya ialah cairan, yang pertama ialah benda cair dan benda lembut. Yang keduanya ialah keluar melalui dua rongga sahaja yang batal, iaitu rongga faraj dan juga rongga dubur kita. Itulah dia tempat keluarnya najis. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita pergi melainkan tuan-puan, ada sedikit lagi dia punya perincian. Dua poin ini, tiap-tiap benda yang cair atau lembut keluar daripada dubur atau kubul hukumnya najis. Okey, setakat tu saja dari kitab kita. Tetapi dalam kitab lain tuan-puan, dalam kitab besar, dia akan ada penambahan. Dalam kitab yang besar, dia akan ada tambahan. Kita perlu juga penambahan ini sebagai info kepada kita tuan-puan. Dalam kitab lain dia akan sebut apa tuan-puan tambahan, iaitu tambahan berkaitan dengan takmim ataupun khilaf di kalangan ulama. Dalam kitab lain antaranya contoh tuan-puan, kitab Fathul Mu'in, syarah bagi I'anatul Talibin karangan Syekh Zainuddin Al-Malabari, iaitu matan yang bernama Fathul Mu'in. Matan ini disyarah bagi pengarang yang sama, Qurratul Ain. Nama pengarang dia ialah Syekh Zainuddin Al-Malabari. Apa yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in? Tiap-tiap benda yang cair keluar daripada kubur dan dubur hukumnya najis sama ada keluar itu daripada kubur atau dubur binatang yang halal dimakan ataupun keluar daripada binatang yang haram dimakan. Ini disebut dalam kitab yang besar, dia akan ada penambahan. Tuan-puan, kenapa dia tambah, dia asingkan kategori najis binatang yang halal dimakan dengan najis binatang yang haram dimakan? Kerana di sini tuan-puan, di sini ada khilaf di kalangan ulama mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi qaul mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, tiap-tiap najis yang keluar ataupun tiap-tiap sesuatu yang keluar daripada kubul ataupun dubur, sama ada binatang yang halal dimakan ataupun binatang yang haram dimakan, dihukumkan najis. Itu qaul yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada khilaf di kalangan ulama kita, bukan ulama mazhab lain, di kalangan ulama kita, iaitu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Apa khilaf dia tuan-puan? Dia beza najis
binatang yang halal dimakan dengan najis binatang yang haram dimakan. Ini sebagai info saja tuan-puan. Qaul yang dhaif untuk info sahaja. Adapun kita nak beramal, qaul yang mu'tamad, aqwalu dalilan. Mana dia? Najis sama ada binatang tu halal dimakan ataupun binatang tu haram dimakan, najis hukumnya. Itu qaul mu'tamad. Tai ayam tuan, najis. Kenapa? Walaupun dia halal dimakan tetap najis. Itu qaul mu'tamad. Air kencing lembu, tahi lembu, tahi kambing, walaupun halal dimakan tetap najis. Ini qaulian mu'tamad. Tetapi nak cerita info tambahannya di sini yang disebut di dalam kitab Fathul Mu'in, qaul yang dhaif tuan-puan, qaul yang dhaif tak najis binatang yang halal dimakan. Kita tengok bagaimana disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Berkata Al-Imamu Istakhri dan Al-Imamu Ruyani min a'immah, daripada iman mazhab Asy-Syafi'i. Dan pendapat Iman Ruyani dan Iman Istakhri ini sama juga dengan pendapat Iman Malik dan Iman Ahmad bin Hanbal, iaitu najis binatang yang boleh dimakan hukumnya suci. Tahi ataupun air kencing daripada binatang yang halal dimakan hukumnya suci. Ini qaul yang dhaif. Qaul yang dhaif ini tuan-puan, kita tak boleh untuk berfatwa. Ini dia punya adab ketika mana kita berinteraksi dengan qaul dhaif. Kita tidak boleh berfatwa secara umum menggunakan qaul dhaif. Haram. Jangan kita apabila orang tanya aja, ini tahi ayam ni nak kena basuh tak di depan surau kita, terus Tok Bilal kata tak payah, tu bukan najis pun, tak boleh. Itu salah adab ketika mana kita berinteraksi dengan hukum. Qaul dhaif tak boleh didahulukan. Mesti kita menggunakan qaul mu'tamad, iaitu qaul mu'tamad najis. Setiap sesuatu yang keluar melalui tubuh atau kubur, sama ada binatang itu halal dimakan ataupun haram dimakan, najis. Itu qaul mu'tamad, itu yang kita kena pegang. Cuma qaul dhaif ini untuk bagi orang yang belajar, dia boleh guna untuk diri dia ketika mana keadaan tertentu. Ketika mana payah untuk dia nak dia nak beramal dengan qaul mu'tamad, boleh dia guna qaul dhaif. Tapi jangan kita secara adab dan protokol, jangan kita berfatwa menggunakan qaul dhaif. Apabila orang jawab, orang tanya soalan tuan-puan, tidak boleh menggunakan qaul dhaif, melainkan kita buat dua-dua. Kita kemukakan qaul mu'tamad dulu, qaul yang popular dulu, barulah kita kemukakan nombor duanya qaul dhaif. Ini adab yang disebut oleh ulama. Disebut dalam kitab Tahrir Syarqawi. Disebut juga dalam kitab Sulamus Sibyan jilid yang pertama. Ulama menyatakan la yajuzul ifta'u bid-dha'if illa li hajatin. La yajuzul ifta'u bid-dha'if. Tidak harus mengeluarkan fatwa ataupun pendapat dengan qaul yang dhaif, melainkan keadaan terdesak ataupun ketika memerlukan untuk kita keluarkan untuk kita keluarkan pendapat dhaif. Tak boleh. Sebab itulah apabila kita belajar tuan-puan, lama-lama kita belajar banyak-banyak kitab besar-besar, kita akan tahu adab-adab untuk berinteraksi dengan qaul ataupun pandangan-pandangan para ulama ketika kita berinteraksi dengan orang awam. Sebab itulah kenapa salah apabila dia menjawab isu tapi dia menggunakan qaul dhaif, dia tidak menggunakan qaul yang mu'tamad. Walaupun dua qaul itu memang boleh digunakan dua-dua, boleh dipakai dua-dua, tetapi dia kena dahulukan qaul mu'tamad, kerana itu pandangan mu'tamad yang mesti dipegang oleh orang awam. Inilah dia adab yang disebut dalam kitab besar-besar. Kadang-kadang kita baru-baru tuan-puan, kita benda ni seakan ada dan kita aja kita jawab betul, tetapi adab dia mesti jawab kedua-dua qaul. Kalaulah
qaul itu dhaif satunya dan satunya mu'tamad. Sebab itulah apabila ada banyak qaul, maka kita kena tengok mana qaul yang paling kuat dan mana qaul yang dhaif. Ini ditekankan oleh para ulama kita dahulu. Baik. Okey, kesimpulan tuan-puan, sebagai tambahan saja untuk kita beramal qadhaif ini untuk diri kita, boleh beramal tempat-tempat yang payah untuk kita elak. Kalaulah kita jumpa payah sangat, pergi rumah orang ke contoh tuan-puan, kita tengok rumah orang ni tak apa nak bersih sangat, kita nak ambil wudu, tai ayam pun tengok gaya dia tak basuh, ayam berak tepi tangga atas halaman rumah dia pun dia tak basuh, dia kering macam tu saja. Maka kita nak ambil wudu, selipar pun dia tak bagi, maka kita pun datang rasa payah, rasa tak berapa puas hati ni. Sebab apa? Sebab tengok gaya ni tuan rumah ni macam tak ambil cakna sangat pasal najis tai ayam ni. Maka kita ketika tu kita boleh beramal dengan qadhaif, tak najis tai ayam. Kenapa? Kerana ada qaul dhaif mengatakan kalau binatang itu binatang yang halal dimakan, maka najisnya tidak dihukumkan najis. Ini iman mana tuan-puan? Iman ruyani dan iman istakhri. Iman istakhri ataupun ustakhri menyatakan tidak najis. Boleh dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga dalam hasyiah. Kalau tak nak beli yang Fathul Mu'in, beli hasyiah dia, iaitu hasyiah I'anatul Talibin. Ini antara kitab yang popular, yang asas dibaca di pondok-pondok. Kena khatam kitab tu, barulah kita boleh menguasai ilmu fiqh dengan baik. Baik, saya tuan-puan. Okey, kita terus kepada melainkan. Okey, hari ini kita baca satu perenggan saya tuan-puan. InsyaAllah minggu depan kita akan banyakkan sikit. Baik, kita teruskan. Slide Tuan Haji nanti dinaikkan. Baik, okey, settle. Kesimpulan kita dah buat tadi. Dia punya kaedah ini kita sambung dengan pendetilan khilaf ulama tu. Kita baca sekali lagi formula dia. Tiap-tiap benda yang cair ataupun lembut keluar itu bayan daripada dubur atau kubur, hukumnya najis. Baik. Kita sambung dengan yang pendetilan kita bagi. Sama ada binatang yang halal dimakan ataupun najis ataupun sesuatu yang keluar daripada kubur ataupun dubur, binatang yang halal dimakan ataupun binatang yang haram dimakan. Habis itu, titik. Baik, dalam formula ini kita dah tahu ada dua kata kunci yang kita perlu faham untuk memahami ataupun untuk kita hukumkan sesuatu itu najis ataupun tidak berpandukan kepada formula ini. Pertamanya kita kena ingat benda yang keluar, iaitu benda cair dan juga benda yang lembut. Yang keduanya tempat keluar, iaitu hanya satu tempat saja ataupun salah satu daripada dua tempat saja, iaitu kubur dan dubur. Dua ini sahaja yang keluarnya yang dinamakan najis. Adapun keluar daripada benda cair daripada selain daripada rongga ini tidak dihukumkan najis. Baik, settle. Cuma satu saya lupa nak sebut tadi. Qaul yang dhaif mengatakan najis binatang yang halal dimakan tidak dihukumkan najis. Tidak dihukumkan najis itu tuan-puan pada solat, bukan pada makan. Jangan tanya pula, kalau lagu tu najis tai ayam boleh makan lah. Tak. Di sisi qaul dhaif yang mengatakan tai ayam tak najis, itu nisbah dalam solat. Baik, settle. Begitu juga mustaqzar tadi. Mustaqzar tak najis tapi haram dimakan. Kenapa? Kerana haram makan ni ada beberapa sebab. Haram makan dengan sebab mustaqzar. Haram makan dengan sebab najis, haram makan dengan sebab mustaqzar. Baik. Kita terus kepada pengecualian yang tak najis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Melainkan ni dia panggil istisna ataupun istisna dia, pengecualian benda yang tak najis yang keluar daripada kubur, yang keluar daripada kubur. Sepatutnya apabila keluar saja daripada kubur, daripada farah, benda tu najis.
Tetapi ada yang tak najis pengecualian dia. Mana dia? Melainkan mani. Melainkan mani. Sama ada takmim mani tu. Asalkan mani saja. Sama ada ni dalam istilah, dalam nahwu kita panggil takmim. Sama ada di umum. Fungsi takmim ni, fungsi kita gunakan ayat sama ada ni untuk mengumumkan mani. Tak perlu kita tanya, oh kalau mani binatang ustaz, ini yang penting ayat takmim ini. Sama ada mani manusia atau mani binatang. Binatang yang mana? Binatang pun dia spesifik, bukan semua binatang. Binatang yang lain daripada anjing dan babi. Semua binatang, sama ada binatang tu halal dimakan atau haram dimakan, mani dia suci. Melainkan pengecualian binatang, iaitu melainkan mani anjing dan babi ataupun anak daripada keduanya anjing dan babi. Bagaimana boleh jadi tu anjing berkelamin dengan babi? Tu. Ataupun anak salah suatu daripada keduanya. Anak yang lahir daripada salah satu daripada keduanya, sama anjing dengan babi itu, dengan binatang yang lain sekalipun yang suci. Sekalipun binatang itu dia kacuk dengan binatang yang suci, maka anak dia tu tetap akan jadi haram. Baik, yang ni biar dulu. Baik, kita tengok dulu yang pertama. Kita pergi satu persatu. Yang pertamanya tuan-puan, pengecualian. Pengecualian yang kata tak najis ini satu. Apa dia? Mani. Mani ni umum. Sama ada mani itu mani manusia ataupun mani binatang. Binatang pun umum. Sama ada binatang itu boleh dimakan atau binatang itu haram dimakan, maninya suci. Cuma melainkan kalau binatang ini anjing dan babi ataupun binatang yang dikacuk dengan anjing atau babi. Jadi kita nak faham perempuan yang pertama ini ialah mani. Yang kata tak najis, pengecualian yang keluar daripada kubur, yang tak najis ialah satu. Apa dia? Iaitu mani. Air mani. Jadi air mani ni dalam mazhab kita tuan-puan, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia air mani dihukumkan suci, tak najis. Suci tak najis ini nisbah apa? Nisbah dalam sembahyang, bukan nisbah makan. Adapun makan haram. Kenapa? Kerana mustaqzar. Tengok dia punya ilah dia berbeza tuan-puan. Ilah dia berbeza. Mani ni dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, hukum dia tak najis, dia termasuk mustaqzar. Tak najis itu nisbah apa? Nisbah boleh dibawa di dalam sembahyang. Tak membatalkan sembahyang, tetapi haram makan. Kenapa? Kerana termasuk mustaqzar. Itu cara dia. Ilah dia, penting ilah dia. Orang tahu haram makan, tapi ilah dia, sebab kenapa haram itu terkadang kita terlupa. Sebab apa dia tak batal solat? Kalau kita pakai pakaian yang ada mani krim di baju kita, mani dah kering di kain kita, mani kering tak basuh, kita terus bawa sembahyang. Boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Kerana mani tak najis. Apabila tak najis, adakah boleh makan? Jawab dia, tak boleh makan. Kenapa? Kerana haram makan dengan sebab mustaqzar. Haram makan dengan sebab mustaqzar. Baik, saya tahu. Baik, dalam mazhab lain, adapun mazhab lain, mazhab Hanafi dan Maliki, dia najis, wajib basuh. Dia beza sikit dengan mazhab kita. Dia beza dengan mazhab kita. Mazhab kita mani suci, ringan, tapi mazhab Maliki, mazhab Hambali, dia najis, wajib basuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak najis, sunat basuh. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki wajib basuh. Kenapa? Kerana mani itu najis. Itu beza tuan-tuan. Kita ingat yang kita tu. Baik. Adapun air mazi dan air wadi, itu najis walaupun dia keluar daripada rongga yang sama. Najis. Ini kena ingat pengecualian. Yang tak najis itu satu je, mani.
Adapun air yang seangkatan dengan mani, ada dua lagi. Pertamanya apa dia? Pertamanya air madhi, najis. Yang keduanya air wadi, juga najis. Jadi air madhi ni ciri dia apa dia tuan-puan? Ciri dia warna dia putih jernih. Dia beza tu dengan air madi, dengan air wadi. Air wadi ni, air madhi ni warna dia putih, ciri dia warna putih jernih. Keluar dia bila? Keluar ketika kemuncak syahwah. Tu dia panggil air madhi. Jadi air madhi hukumnya najis, wajib basuh kalau kena di kain. Yang kedua tuan-puan, air wadi. Satu madhi, satu wadi. Wadi ni ciri dia warna dia keruh. Warna dia keruh. Keruh dan dia pekat sedikit. Dia terkadang warna putih juga tapi dia keruh sedikit dan dia pekat sedikit daripada air madhi. Dia tak sepekat air mani. Tu dia berada di pertengahan. Ciri kepekatan dia, air wadi ni dia berada pertengahan. Pertengah dia antara tiga tadi. Dia pekat sedikit daripada air madhi dan tidak sepekat air mani. Tu nama dia ialah air wadi. Ciri warna dia keruh sedikit. Walaupun dia warna putih tapi dia keruh sedikit dan dia pekat sedikit daripada air madhi. Keluar dia bila? Keluar dia biasanya ada dua tempat dia keluar. Kalaulah air madhi, dia keluar dia ketika kemuncak syahwat. Satu je. Tapi air wadi ni keluar dia dua tempat. Pertamanya keluar ketika kita penat. Biasanya lepas kita angkat barang ataupun kita dah penat tuan-puan, dia akan keluar air, nama dia ialah wadi, bukan madhi. Tempat yang keluar, dia keluar bila? Dia keluar biasanya sebelum kita kencing. Ini pun sama, ini bukan air mani tuan-puan. Terkadang kita nak kencing, keluar putih. Kita sangkakan air mani, mandilah wajib kita. Kita tak faham, tak tahu beza air madhi hak mana, mani hak mana. Mandilah dia. Tanya, "Ban, mandi apa?" Bini tanya. "Mandi wajib." Wajib apanya, Pan? Tak ada apa-apa keluar. Tahu aku nak pergi kencing, tiba-tiba keluar. Pelik juga bini kita pun. Aku nak kencing, sebelum keluar air kencing, keluar dulu air putih tu. Dia kata air putih ni air mani. Dia pantang nampak putih, pekat mani. Tengok tuan-puan, dia ciri kepekatan tu dia lebih orang panggil apa? Lebih cair sedikit pada air mani, lebih pekat daripada air madhi. Tu. Jadi biasanya lah kalau tanya-tanya orang muda, dia tak keluar lagi air madi ketika nak kencing ni. Biasanya orang-orang yang dah berumur, orang 30, 40, 35 ke atas, umur 40, umur 50. Sebelum kita nak kencing, tiba-tiba kita tengok dia terasa keluar. Terasa tu biasanya macam air mani lah. Dia tempat dia pekat kan. Sebelum dia keluar tu dia akan terasa. Kita tengok, pekat di farah kita ataupun di zakar kita. Kita tengok kelikatan dia tu tak sepekat air mani dan cium pun tak bau macam air mani. Tak ada bau air mani. Cium tak ada bau air mani dan juga dia warna pun tak likat macam air mani. Air apa dia tu tuan-puan? Jawab dia, itulah dia air wadi. Wajib dibasuh, najis. Dia tak macam air mani. Wajib dibasuh, tak wajib mandi lah. Jangan mandi wajib pula. Dia kata, ustaz kata wajib basuh. Apa tu? Mandi wajib juga. Dah. Mandi tak wajib. Wajibnya basuh. Basuh tu basuh tempat tu je lah, bukan basuh badan kita. Ni dia basuh dengan badan sekali. Orang panggil basuh badan tu, panggil mandi lah. Tak. Baik, settle. Itu ciri tiga air. Air mani, air madhi dan juga air wadi. Status hukum, air mani hukumnya najis, hukumnya suci, dan air madhi hukum dia najis, air wadi juga hukum dia najis. Baik, settle. Mani ni sama ada, mani ni tuan-puan, sama ada mani manusia, suci mani manusia, ataupun mani binatang yang lain. Baik, tengok kitab balik. Takmim dia tu, mani ni secara umum kita ingat je, kunci dia mudah je ni. Kita ingat mani, dan mani ni umum.
sama ada mani itu manusia ataupun mani binatang. Binatang tu umum, binatang yang halal dimakan ataupun binatang yang haram dimakan. Cuma pengecualian binatang tu kita dah faham, iaitu melainkan anjing dan babi. Jadi semua mani. Jadi sama ada mani manusia. Kenapa kalau kita tengok dalam kitab besar-besar, kenapa mani manusia ini suci? Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengambil dalil dan hujah berdasarkan ayat Quran yang Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Nabi Allah Taala menyatakan kami memuliakan anak Adam. Mulianya anak Adam ini ada beberapa pentafsiran. Beberapa pentafsiran di kalangan para ulama. Kemuliaan anak Adam ini jasadnya mulia. Kenapa? Kalaulah kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah kata anak Adam ni mulia, bermakna air mani tak najis. Kenapa? Kerana manusia ini dia berasal daripada air mani. Kalaulah air mani tu najis, maka manusia tidak akan disebut oleh Allah Ta'ala mulia. Ini cara salah satu pandangan yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i untuk menghukumkan bahawa air mani tak najis. Dan hadis juga disebut di bawah tu. Kita akan baca minggu depan. Di bawah tu dia akan baca innaha kanat tahuqqul maniyya min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli fihi. Tu hadis Nabi yang menyatakan mani tak najis. Kenapa? Kerana Aisyah menyatakan tahuqqul maniyya min thawbi, kikis mani yang ada di baju Rasulullah itu Aisyah kikis, kemudian thumma yusalli fihi, kemudian Nabi gunakan baju tu untuk solat tanpa Nabi basuh terlebih dahulu, menunjukkan bahawa mani itu bukan najis dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Itu ada hadis di bawah tu, insyaAllah minggu depan kita akan baca lagi. Tu annaha kanat tahuqqul maniyya min ath-thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli fihi. Tu ada hadis yang nombor 3. Hadis lain kita akan baca minggu depan. Baik, settle tuan-puan. Ataupun mani binatang. Binatang yang mana? Yang lain daripada anjing dan babi. Binatang umum, iaitu binatang yang lain tu umum, sama ada yang lain itu halal dimakan ataupun yang lain itu haram dimakan. Mani kerbau, mandi lembu, mandi kambing, mandi harimau, mani gajah, semuanya suci hukum dia, tak najis. Semuanya termasuk mustaqzar, suci. Dengan makna apa tuan-puan? Dengan makna mustaqzar, boleh dibawa masuk dalam solat ataupun tidak menjejaskan solat. Melainkan yang lain daripada anjing dan babi, melainkan yang najisnya ialah mani anjing dan juga mani babi, ataupun mani anak daripada keduanya. Anak yang lahir daripada anjing, anak babi yang lahir daripada babi, juga dihukumkan najis. Ataupun najis juga anak salah suatu daripada keduanya. Keduanya ni dikacuk dengan apa? Dikacuk dengan binatang yang lain sekalipun yang suci. Binatang yang dikacuk dengan babi ni adalah binatang yang suci, tetap anak dia itu dihukumkan najis mughallazah, maka mani dia juga dihukumkan najis mughallazah. Baik, settle habis satu kaedah. Yang kedua ni tuan-puan, kita akan sambung minggu depan pendetailannya, iaitu apa dia? Iaitu mutanajis. Ini pun pengecualian yang kedua yang tidak najis keluar daripada kubur ataupun dubur. Bukan najis dia nak cerita yang kedua ni. Tidaklah termasuk dalam hukum. Kalau dalam kitab Jawi dia asingkan perenggan tu puan. Dalam kitab Rumi tengok dia sekalikan. Tu dalam kitab Rumi dia buat demikian juga. Kat mana tu? Saya cuba tengok dalam kitab Rumi. Kalau kitab Jawi saya tu tidaklah. Okey, alright.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Jawi dia perenggan, dia asingkan perenggan cantik tuan-tuan. Tidaklah termasuk dalam hukum najis. Ni bukan najis. Apa dia? Jika benda yang keluar itu keras. Sebab tu kaedah ni terkeluar daripada kaedah ni. Kaedah dia keluar benda cair. Kalau keluar benda itu keras, masuk keras ni pejal, tak termasuk najis tapi dipanggil mutanajis. Apa dia? Ni terakhir hari ni tuan-tuan. Tapi pendetailan kita akan sebut sekali lagi minggu depan. Jika benda yang keluar itu keras. Mana contoh keras tu keluar daripada tubuh kita? Seperti biji-bijian. Biji yang kita keluar daripada tubuh kita ni tuan-tuan, kita nak hukumkan dia itu najis ataupun mutanajis. Bagaimana cara dia? Cara dia, sekiranya ditanam ia biji-bijian ini tumbuh. Kalaulah kita tanam boleh tumbuh, menyebabkan kita tak hukumkan benda itu najis, tapi kita panggil mutanajis. Boleh basuh biji itu, boleh boleh makan ataupun boleh bubuh dalam poket buat solat. Contohlah orang makan biji durian, orang makan biji rambutan, dia keluar balik tuan-tuan, dia berak, keluar balik biji durian, keluar balik biji rambutan. Adakah biji durian dan biji rambutan itu dipanggil najis? Tidak dipanggil najis, bahkan dipanggil mutanajis sekiranya. Ni disebut dan kitab Matlab pun disebut, dan kitab Bajuri pun disebut. Sekiranya biji ni kalau tanam boleh hidup, maka dikira benda pejal, benda yang keras, bukan najis tapi mutanajis. Baik, demikian jua cacing. Demikian jua cacing, hukumnya tiada najis. Samalah cacing keluar daripada tubuh kita, tak dipanggil najis, tetapi cuma kena najis sahaja. Cuma dipanggil mutanajis, iaitu benda yang kena najis sahaja. Boleh dibersihkan dengan dicuci, dengan cara dicuci biji durian tadi, dicuci biji rambutan tadi, dicuci cacing tadi, maka dihukumkan bersih. Kenapa? Kerana bukan najis, tapi dia hanyalah benda yang terkena najis ataupun bergeluman dengan najis. Tetapi istidrak dalam kurungan dia, tetapi batu yang keluar daripada seseorang yang disebut sakit karan itu najis. Tapi batu karan, bukan batu karan laut tu. Batu karan, orang penyakit batu karan ni tiba-tiba dia operate keluar batu karan, adakah batu itu suci? Jawab dia najis. Kenapa? Kerana ia batu tu terkumpul daripada air kencing. Dia terkumpul daripada air kencing. Baik, setelah sekali perenggan terakhir. Ini mutanajis tuan-puan, kita dah tahu beza di antara mutanajis dengan najis. Manakala benda yang keluar dari luban yang lain. Ini juga dua-dua perenggan ini dia mentafsirkan formula yang pertama. Perenggan mutanajis ini dia mentafsirkan poin yang pertama, iaitu keluar tiap-tiap benda, tiap-tiap sesuatu yang cair. Kalau keluarnya benda yang pejal, benda yang keras, kerah tu macam mana nak tahu kerah dan kejam? Bukan tarik kerah. Tarik kerah dinamakan najis. Maksud kerah ini, sekira-kira kalaulah kita tanam dia boleh tumbuh. Maksud kerah ni benda, bukanlah tarik yang keras, bukan najis yang kerah. Keluarnya benda daripada kubur atau dubur, benda itu keras. Nak hukumkan najis atau mutanajis? Level keras itu sekira-kira kalaulah kita tanam benda ni dia boleh tumbuh, benda keras ni maka menyebabkan dia dinamakan mutanajis, tidak najis. Itu pentafsiran poin yang pertama. Kalaulah keluar emas bergelumang dengan najis, basuh saja emas tu, cicin boleh pakai balik. Kenapa? Kerana
kita berak keluar cicin, kita berak keluar emas, maka kita basuh balik emas tadi, kita basuh balik batu delima yang keluar daripada tubuh kita, kita boleh pakai. Kenapa? Kerana dia mutanajis, bukan najis. Baik, poin yang kedua. Poin yang kedua apa dia? Keluar daripada rongga kubur dan dubur sahaja. Manakala benda yang keluar dari luban yang lain, daripada rongga yang lain ni lain daripada kubur dan dubur, jawab dia hukumnya suci. Mana dia? Melainkan muntah, ada jugalah pengecualian. Melainkan muntah dan air liur basi. Juga ada pengecualian yang kawan kita tanya di Facebook Live tadi. Air liur basi ni keluar daripada rongga mulut. Basi ke tidak? Hukum najis ke tidak? Jawab dia air liur ada dua. Pertamanya air liur yang keluar daripada kelenjar bawah lidah, dia tak najis, hukum suci, cuma mustaqzar. Tapi kalau air liur yang basi yang keluar daripada ma'dah, keluar daripada perut, keluar daripada rongga perut kita, ma'dah kita, hukumnya najis. Melainkan muntah dan air liur basi yang keluar dari dalam tembuni makanan dan warnanya kuning dan baunya busuk, keduanya muntah dan air liur basi itu najis hukumnya. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, tajuk baru kita akan bincang minggu depan, contoh-contoh terperinci benda-benda lain yang kena najis. Baik, itulah di hari ini secara umum pengenalan najis, dan juga kita belajar formula untuk di-apply di lapangan, untuk kita nak guna formula ini ketika kita berinteraksi di lapangan untuk kita tahu najis ataupun tidak. Inilah formula yang kita perlu pegang. Adapun contoh-contoh detail lain, insya-Allah minggu depan, nanah dan sebagainya banyak akan diberi contoh minggu depan. Baik, hari ini ringkas saja. Kita just belajar istilah umum, kita kenal secara umum najis, hadas, mustaqzar dan status hukum dia. Dan yang keduanya kita belajar formula untuk kita hukumkan sesuatu itu najis ataupun tidak berdasarkan formula yang kita belajar. Dan kita kena ingat dan kita faham 2 poin daripada formula tersebut untuk kita guna sama ada najis ataupun tidak. Baik, kita tengok soalan tuan-puan. Kalau tak ada soalan, kita boleh break dan kita nak doa khusus untuk kawan-kawan kita yang ada masalah ditimpa dengan ujian COVID-19. Mudah-mudahan Allah angkat musibah ini, Allah angkat penyakit ini. Baik, kita tengok soalan dulu tuan-puan kalau ada. Al-Fadhil Tuan Bilal kita, bagi orang uzur, adakah keringanan najis Quran bersih untuk solat? Baik, orang uzur ni, ini special case. InsyaAllah kita akan belajar dalam tata cara bersuci. Ya, ada keringanan bagi orang yang uzur. Bagi yang uzur ada keringanan. Dan juga bagi cara bersuci juga ada. Cara-cara kita akan bincang. Bagaimana cara bersuci. Kita akan belajar 3 langkah bersuci. Kemudian kita akan belajar, dia panggil tuan-puan, isu-isu tertentu ataupun kes-kes tertentu yang kita basuh tapi tak hilang bau, tak hilang rasa dia, dan ada kes yang tak hilang warna dia, dan ada kes tak hilang bau dia. 3 ini dia panggil special case yang juga kita akan uraikan, akan bincang macam mana dia punya status najis ataupun tidak. Ini juga dalam tajuk yang akan datang. Baik, kesimpulannya secara umum, ya, orang yang uzur ada keringanan. Cuma kita tengok uzur itu macam mana, dan juga ada keringanan pada tata cara membersih najis. Keringanan pada mana? Pada langkah-langkah bersuci. Kita akan belajar, iaitu dia dalam bab special case, iaitu kes tertentu yang tidak hilang salah satu daripada 3 ciri. Dan dia ada flow dia, ciri ni, ciri yang paling kuat. Ciri yang pertama yang paling kuat yang tak hilang, iaitu rasa. Yang kedua, bau dan warna. Kita akan bincang semua tuan-puan. Al-Fadhil, semut hijau berbisa. Oh, bisa semut hijau ni. Najis kering melekat di kain atau baju. Melekat
Najis kering dia tak melekat. Adakah juga mengikut sifatnya rasa bau? Adakah solat sah bila menggunakan pakaian tersebut? Maksudnya ni najis basah yang kering lah ni. Najis tu basah. Kalau najis kering tuan-puan, nak tahu kering atau basah ni, kering ni dia tak melekat. Contohlah kita duk solat Allahu Akbar, tiba-tiba tahi cicak jatuh. Kering tak tahi cicak? Ya, kering. Kalau jatuh pada badan kita, segera dia kita buang ataupun segera dia terjatuh, maka tidak membatalkan sembahyang. Kenapa? Kerana itu najis kering. Najis kering ini segera kita buang ataupun segera dia gugur, tak membatalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab najis kering tuan-puan, ciri dia tidak melekat, dia tak basah, dia tak melekat. Tapi kalau najis basah, dia terus jatuh atas kita, tidak ada cara nak buat. Maksudnya batal sembahyang. Tak boleh kita nak terus buang kerana dia melekat, kena basuh. Jadi mungkin yang soalan ini, najis tu basah dulu sehingga dia kering di pakaian. Apabila kering di pakaian, dia boleh melekat di kain kita sehingga kering, maka kita kena ikut prosedur biasa, kena basuh juga. Dia tak termasuk najis yang kering yang terkena cepat kita buang. Tak. Ini najis yang basah sehingga kering. Maka cara prosedur dia, kita kena basuh juga. Cara basuh itu kita akan belajar. Najis mutawassitah, najis sederhana yang kita fokus tuan-puan. Ada 3 langkah bersuci. Cara nak bersuci dia 3 langkah. Ini sama je. Kita akan belajar minggu depan. 3 langkah. Pertamanya buang air. Yang keduanya kita jirus ataupun kita gosok. Ada syarat-syarat tertentu. Yang ketiganya ialah penilaian menggunakan level zon hati kita. Nak hukumkan suci ataupun tidak. Detailnya kita akan bincang, akan datang tata cara bersuci. Jadi soalan ini secara panggil umumnya memang kena sucikan ikut prosedur biasa. Prosedur biasanya buang air najis, dan langkah kedua hilangkan ataupun gosok sehingga hilang semua ciri-ciri ataupun sifat bau, warna dan rasa. Hukum kopi liwak. Kopi luwak. Tuan bila kita tanya kopi luwak, tahi musan, kopi apa? Kopi luwak kan? Tahi musan tu halal kah? Ya, jawab dia halal. Kenapa halal? Kerana kopi tu dia musan berak, basuh dulu. Kalau tak basuh memanglah muntah najis. Basuh, bersih dah. Boleh makan lah, boleh goreng lah kopi tu. Boleh proses lah kopi tu. Proses kopi luwak tu daripada najis yang keluar, bukan najis, iaitu mutanajis. Ingat, kalaulah keluarnya daripada musan berak biji kopi tu tandan boleh hidup. Itu mutanajis, bukan najis. Kalau kita tengok najis musam itu, kopi tu tanam pun tak hidup dah hampir nak hampir nak proses dah, maka tu bukan mutanajis, itu najis. Najis. Kalau tanam pun tak hidup, itu dah bukan mutanajis, itu najis. Maka najis tak boleh diproses sampai kiamat pun tak suci dibasuh. Tapi kalau mutanajis boleh basuh itu boleh makan kerana dia halal dimakan apabila suci. Cuma tak lalulah kita, tak lalu tu. Apabila tak lalu tu lain lah. Minum air kencing unta untuk niat ubat, apa hukumnya? Ini power soalan cepu mas. Baik, dia ada 2 tuan-puan. Ini perubatan. Dua jawapan. Pertama, secara umumnya kita dah belajar air kencing binatang sama ada halal dimakan ataupun haram dimakan, air kencing dia ini najis. Ni qaul mu'tamad. Air kencing dia najis, qaul mu'tamad. Maka ada tak pengecualian di dalam perubatan? Boleh ataupun tidak di dalam perubatan. Maka berubat ini, kalaulah benda tu najis, Nabi kata tidak ada syifa, tidak ada penyembuh pada najis. Walaupun Tok Bomo kata ataupun perawat kata you boleh sembuh
dengan makan ini. Maka di sini tuan-puan disebut di dalam kitab Luqtatul Awrab. Boleh tengok dalam kitab Luqtatul Awrab, himpunan apa nama ni tuan guru, dia sebut ada ada beberapa benda najis untuk rawatan. Contoh tuan-puan, contohnya ialah air kencing sendiri. Contohnya air kencing sendiri. Banyak lagi lah benda najis lain. Contoh pertama, air kencing sendiri untuk ubat batuk yang tak sembuh. Memang dia batuk ni memang batuk orang panggil batuk kering yang macam-macam ubat dia ambil tak sembuh. Melainkan ada satu cara yang ikut pengalaman perawat ni kata dah ramai dah yang boleh sembuh. Ni dalam kitab Luqtatul Awrab kata, minum air kencing sendiri. Baik, jawab dia tuan-puan, adakah harus, bukan afdal adakah boleh, adakah harus minum air kencing untuk berubah, sama ada air kencing binatang ataupun air kencing kita sendiri, air kencing manusia? Jawab dia tuan-puan, ada setengah pandangan, kita ambil pandangan dulu baru kita rumus. Ada setengah pandangan mengatakan bahawa kalaulah untuk hajat, untuk berubah, harus diminum, harus dimakan walaupun najis, walaupun sebenarnya tidak ada tidak ada kebaikan pada najis itu. Ni sekadar harus, sekadar boleh. Ini ada pandangan dia. Pandangan yang kedua menyatakan kalau najis untuk berubat sekalipun tak boleh. Ini pandangan yang kedua. Bermakna tuan-puan boleh ambil mana-mana daripada satu pandangan, cuma nak ambil pandangan yang kedua ni, seeloknya kita ambil pandangan yang kedua. Kerana apa? Kerana Nabi dah sebut kalau najis itu tidak ada kebaikan untuk berubat pada najis. Tapi kalau kita nak ambil pandangan pertama yang kata kalau hajat, ubat lain dah tak ada, makan ubat macam-macam, pergi jumpa pakar pun tak lega juga, melainkan ada tabib mengatakan you boleh try ini, dah segala ubat dah try, you boleh try ubat air kencing unta untuk hilangkan penyakit. Ini qaul yang pertama. Boleh tengok dalam kitab Luqtatul Awrab. Ada beberapa jenis penyakit yang disebut oleh ulama, boleh makan najis, tetapi kena ingat tetapi dia tidak ada kebaikan padanya. Sebab tu qaul yang kedua tak boleh. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi. Dah soalan, saya rasa dah tak ada soalan. Kita jumpa lagi minggu depan dan kita marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kawan-kawan kita, khususnya anak-anak yang diuji dengan penyakit COVID-19, anak Korea kita, Korea Puncak Alam ataupun Surah Haji Ismail Puncak Alam, anak Tuan Pengerusi kita dan beberapa orang kawan-kawan kita juga di sekitar Puncak Alam diuji dengan musibah COVID-19. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini dan Allah beri kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka untuk berdepan dengan musibah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم
والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, surah balik kepada Abang Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya minta diri dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-puan, saya cuba tengok kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Al-Fadil Muhammad Razan tanya, bolehkah, ini soalan cepumah juga. Mana tadi? Hilang kat mana dah? Bolehkah kita ambil benda yang tidak diketahui kehalalannya seperti vaksin? Baik, hukum mengambil vaksin. Jadi tuan-puan, secara umum benda ini satu benda yang yakin halal, yang kedua yakin haram. Kita tahu jelas ada dalil dia itu halal, yang kedua jelas ada dalil haram, dan ada satu lagi yang kita panggil syubhah. Syubhah ni apa? Syubhah ini tak yakin halal dan tak yakin haram. Statusnya dalam fiqh harus kita guna. Banyak tuan-puan sekarang ni kita mengambil suatu benda yang harus. Ini umum. Sebelum saya nak jawab vaksin. Vaksin ni dia ada perincian yang lain. Secara umum tuan-puan, ada 3 indikator ini untuk kita nilai apa saja makanan dan sebagainya. Maka inilah penilai kita. Pertamanya, status benda itu haram. Kalau jelas benda itu haram, jelas ni tuan-puan kena ada level dia. Kita dah belajar dalam fiqh, dia ada level basic. Ni kena kuasai basic ni. Pertama yakin, kedua zon, ketiga syak, keempat wahan. Baik, yang paling penting yang biasa kita gunanya yakin dengan syak. Yakin, syak, waham. Biasa tu je kita guna. Yakin ni apa tuan-puan? Di sini perlu perbetulkan kepahaman kita. Kadang-kadang benda tu tak yakin tapi dia sebut yakin. Yakin dalam fiqh tuan-puan, idrak, mendapatkan suatu maklumat bil musyahadah, dengan panca indera. Nak dapat level yakin 100% yakin ni, kena tengok dengan panca indera. Kita dapat sesuatu info tersebut melalui apa tuan-puan? Melalui panca indera. Kita dapat halal itu, kita tahu benda ni halal, benda ni halal, kita tengok masuk benda halal dengan mata kita. Ini dia panggil yakin. Kalaulah kita tak tengok tuan-puan, tak tengok benda tu dengan mata kita, tapi kita tak yakin ada najis di dalam itu, dan tak yakin juga halal. Kenapa? Kerana kita tak tengok benda tu masuk, benda halal masuk pun tak tengok, benda haram masuk pun tak tengok. Maka statusnya dipanggil syubhah. Syubhah ni apa? Tak yakin halal, tak yakin haram. Hukum dia harus kita ambil. Cuba contoh tuan-puan guna ubat gigi. Tuan-puan guna ubat gigi apa pun, guna ubat gigi Dali, ubat gigi Colgate. Yakin ke tak nampak dah orang masukkan unsur-unsur najis dalam tu? Tak. Walaupun orang sebut, tapi dia tak tengok sendiri. Itu dia panggil umumnya. Dia panggil umumnya harus. Cuma isu vaksin ni tuan-puan, harus, tetapi ada satu lagi yang diambil kira tuan-puan. Apa dia satu lagi? Sama je ni konsep ni, bukan je vaksin. Iaitu mesti kita ambil kira 2 penilai untuk kita guna. Makanan, ubat-ubatan, herba tuan-puan, 2 indikator ini. Pertamanya halalan tayyiban. Tengok ada Quran dalam surah Baqarah, ada Allah sebut makanlah. Tapi ingat, halalan tayyiban, rezeki yang halal, dan juga benda yang nak masuk dalam perut kita ni mestilah tayyib. Maka di sinilah tayyib inilah Ibnu Kathir dan beberapa iman lain mentafsirkan yang ditinggalkan, ilmu ni telah ditinggalkan pada hari ini. Hanyalah kita fokus kepada satu halal. Walaupun tak tayyib, ya boleh masuk.
Tetapi sebenarnya nak lebih baik tuan-tuan, lebih baik kita mesti lengkapkan dua penilai, dua indikator. Mesti benda yang kita ambil itu mesti benda halal, yang keduanya benda terbaik di sisi syarak. Apa maksud terbaik di sisi syarak? Disebut oleh ulama-ulama, antaranya lah disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Apa dia tuan-tuan? Maksud tayyib ini, terbaik ini, iaitu tidak ada mudarat kepada tubuh badan, sama ada mudarat itu jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Ini yang tidak diambil kira oleh umat Islam pada hari ini. Maka sesuatu benda tu kita nak tahu dia mudarat ke tidak, kena ada ilmu tuan-tuan. Kita kena ada ilmu basic, ilmu pemakanan ataupun ilmu sains pemakanan dan sebagainya. Kalau kita tak ada ilmu, kita boleh tanya orang lain. Jadi ini ni tuan-puan, dia sebab tu berbeza di antara orang yang ada background sains, dia tak ada background Islam, tak ada background fiqh, dan fiqh pula fiqh yang ambil kira soal pemakanan. Jadi dia akan menilai dari sudut kacamata dia sahaja. Jadi kita nak ambil tuan-tuan apa saja, bukan vaksin saja, ubat, Panadol ke apa saja, kalau ada unsur chemical dan walaupun sedikit tak mudarat waktu kecil, waktu dekat, tapi dia mudarat untuk jangka masa 10 ke 20 tahun, akan menyebabkan toksin dalam badan kita. Sebab apa tuan-tuan? Chemical ini kena belajar satu ilmu lagi. Badan kita ni ilmu pemakanan Islam ataupun rawatan Islam. Jadi badan kita tuan-tuan, dia dijadikan daripada unsur tanah, dia unsur natural. Dia hanya menerima masuk dalam dia natural saja, dia tak boleh terima sintetik. Kalau tiruan dia tak boleh terima. Sebab tu dia buah pinggan tak boleh proses, menyebabkan dia akan menghasilkan toksin dalam badan. Apabila toksin dalam badan, risiko kepada sebaran bentuk penyakit. Penyakit harian kita zaman moden tuan-tuan, dia berpunca daripada toksin, berpunca daripada pengambilan pemakanan yang tak sihat, pemakanan yang tak betul, pemakanan yang dah hilang nutrition, pemakanan nutrition yang tak padat dan sebagainya. Dan kita ambil pemakanan yang tercemar daripada bahan kimia, daripada racun serangga dan sebagainya, yang ada pada sayuran, yang ada pada bijirin, yang ada pada buah-buahan. Itu semuanya akan jadi toksin kepada badan kita. Apabila ada bahan tiruan sintetik, tak kiralah pewarna tiruan, pengawet tiruan, chemical, bahan kimia, derak dan sebagainya, maka dia akan memberi kesan jangka masa panjang. Harus kita ambil, tapi tidak toyib untuk badan. Bagi orang yang nak jaga, bagi orang yang betul-betul nak jaga, dia tak nak ambil benda yang ada unsur mudarat badan dia tak akan ambil tuan-tuan. Bukan saja vaksin, tetapi ubat-ubatan pun tak ambil. Ubat-ubatan pun dia tak ambil. Suplemen yang ada bahan campuran sintetik pun dia tak ambil. Kalau dia ambil, hanyalah suplemen yang organik saja. Itu sekadar sedikit sebab tuan, detail yang kena masuk lain dah. Baik, wallahu a'lam tuan-puan. Kalau ada soalan lagi, oleh kerana lewat dah, kalau saya akan jawab dah secara bertulis. Terima kasih banyak, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang lain. InsyaAllah hari Isnin ada kuliah seperti biasa, Isnin, Rabu, Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Serta Al-Fadhil yang tanya tadi, harus ambil, boleh ambil, tak ada masalah apa, halal, cumanya tak toyib saja. Kalau orang yang tak nak ambil tu sebab dia nak jaga toyib lah, bukan pasal najis, tak. Baik, serta pasal tak toyib, itu jawapan dia. Tapi dah wajib kena ambil jugalah kan. Ada wajib terpaksa lah tak toyib. Saya tak pernah makan ubat tuan-tuan. Saya sendirinya, personalnya tak pernah makan ubat. Tapi saya bukan anti vaksin. Cuma saya tak makan ubat daripada kecil. Daripada kecil makanlah. Mak saya bagi juga ubat Panadol dengan kota tu. Selepas sekolah masuk belajar tuan-puan, memang saya dah faham, dah belajar bab ilmu pemakanan, memang saya tak pernah ambil ubat. Dan saya tak pernah ambil suplemen yang ada campuran chemical, tak pernah. Dan chemical pula campuran sintetik. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-puan, terima kasih sekali lagi.